Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Okay. Alright. Baru-baru ini, dalam masa yang sama juga, saya kata, Nick Allen diugut bunuh. Ugutan bunuh Nick Allen, polis terima 5 laporan Saifuddin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, polis telah menerima 5 laporan berkaitan ugutan bunuh terhadap peguam Nick Allen Zurin. Kenyataan, katanya kesemua 5 laporan polis itu dibuat di Kuala Lumpur. Kita pantai dari Perlis sampailah ke Sabah. Semua yang lain belum. Yang ada cuma KL. 4 laporan di Seri Hartamas, 1 laporan di Jinjang. Kalau laporan libat ancaman nyawa, polis tidak akan pandang enteng, kata menteri itu. Saifuddin juga turut menggesa orang ramai menjaga keamanan dan keharmonian dan menegaskan pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mereka yang mengeluarkan ugutan bunuh. Yang menariknya tuan-tuan, yang geng-geng yang keluarkan ugutan bunuh ni, dia ingat dia pakai fake account. Dia pakai fake account ni, orang tak boleh nak trace. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pakai fake account tu bukan bermakna tuan-tuan dan perempuan tak boleh kena trace. Okay, ini nak cerita. Di Malaysia ni, atau di dunia lah, tuan-tuan pakai fake account, pakai fake name, pakai fake apa semua tu, bukan bermakna tak boleh nak trace tuan-tuan. Saya pernah kenal satu hacker yang kerja dengan jabatan kerajaan. Dia asalnya dia hacker. Memang dia hacker orang kita, orang Malaysia. Bukan orang luar, orang Malaysia. Kemudian, tak lama lepas tu saya jumpa dia, saya borak-borak dia kata dia tak ceritalah dia hacker. Dia kata dia kerja dengan satu jabatan kerajaan, terutama bahagian ICT. Cerita, rupanya dia adalah ketua bahagian keselamatan cyber. Cerita, lah dia cerita, buka cerita, rupanya dulu dia adalah seorang hacker. Cuma dia kata dia belajar hacking ni untuk suka-suka. Dia memang background dia bahagian IT. Dia buat hacking ni untuk suka-suka. Dan dia antara hacker yang hebat dekat Malaysia. Dekat dunia lah kita kata, bukan kat Malaysia. So, satu soalan saya pada waktu itu pada dia. Katakanlah seseorang tu pakai fake account. Kita boleh trace ke? Dia kata, selagi mana ada digital footprint, selagi mana dia log in pada digital footprint tu, kita boleh trace siapa dia. Kita mungkin tak tahu detail alamat dia, tetapi kita boleh dengan dengan gambar di muka dia, dengan trace, banyak kaedah untuk kita trace, akhirnya kita tahu siapa dia. Kan? So kalau kau ingat kau boleh buat ugutan bunuh, kau boleh lepas begitu saja, teruskan. Kan? Teruskan. Alright. Berita RCI tuan-tuan, Royal Commission of Inquiry, sebagaimana saya sebut beberapa hari lepas. Pada tahun 2018, ini cerita Batu Putih lah, pada tahun 2018, Tun Mahathir masa itu tidak meneruskan. Okey, satu keputusan telah dibuat oleh Court of Justice, Criminal Court of Justice, International Court of Justice, ICJ. International Court of Justice, ICJ telah memutuskan bahawa Malaysia kehilangan Batu Putih. Pada 2018-2019, Mahathir sebagai Perdana Menteri, beliau tidak meneruskan usaha untuk pursue
ataupun untuk nak tarik balik kenyataan itu. Maksudnya nak rayu keputusan tersebut. Okey. Kerana beliau mengatakan bahawa kesalahan Batu Putih ini terletak pada kerajaan negeri Johor. Arti kata lain, pada Sultan Johor lah. So, pada tahun ini bila Sultan Johor menjadi Perdana Menteri, menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka Yang di-Pertuan Agong, apa orang kata, Sultan Johor telah menitahkan supaya RCI Batu Putih diteruskan. So, Peguam Mahathir memberi nasihat supaya Mahathir pulaukan RCI Batu Putih. Dr. M mungkin pulaukan RCI Batu Putih. Mahathir Mohamad mungkin memulaukan Suruhanjaya Diraja RCI untuk menggaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tidak pilihan kecuali menasihatkan Mahathir untuk tidak menyertai RCI atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut. Namun, pelantikan Tun Mat Raus Sharif sebagai pengurusi RCI telah mewujudkan satu bahaya bias yang sebenar yang akan mencemarkan keseluruhan prosiding RCI. Kerajaan Kelmarin mengumumkan pelantikan Raus sebagai pengurusi RCI. RCI ditubuhkan bagi mengkaji isu berkaitan keputusan kerajaan. Pada Mei 2018 menarik balik dua permohonan semakan di International Court of Justice terhadap keputusan pada Mei 2008. Mahathir adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Rafiq mengingatkan bahawa terdapat isu di antara Mahathir dan Raus pada tahun 2017 dan 2018. Katanya, pada 2017 Mahathir memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Pertuan atas alasan umur 66 tahun dari 6 bulan ketika itu. Pada Mei 2018 pula, katanya Raus bertemu dengan Mahathir selaku Perdana Menteri untuk menyatakan hasratnya meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara. Raus kemudian mengutus surat perletakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab-sebab yang disebutkan di atas nama keadilan bagi Mahathir, kami dengan rendah hati memohon agar Raja Malaysia menggantikan pengurusi RCI dengan orang yang tidak berkonflik dengan kepentingan itu bagi maksud mencari kebenaran di sini. Sekiranya tidak, pihak kami tiada pilihan lain untuk agar kecuali menasihatkan Mahathir agar tidak menyertai RCI tersebut. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga puan-puan juga, RCI tidak ada kuasa untuk sapina, tidak ada kuasa untuk menahan, tidak ada kuasa menjatuhkan hukum, tidak ada kuasa untuk apa-apa sekalipun. RCI adalah satu badan yang diwujudkan untuk melihat dan mengkaji serta memberikan dapatan, the findings kepada pihak-pihak berwajib sahaja. Now, bila dipersoalkan tentang Raus sebab ada kepentingan konflik dengan Mahathir, bagi saya beginilah. Sebab Raus ni bukan the only one yang akan ada dalam RCI tersebut. Namun, bagi saya juga, kalau sekiranya nak memenuhi tuntutan tersebut, saya rasa tak apalah. Tukarlah pada orang lain. Tak ada isu pun. Cuma kalau sekiranya diteruskan sekalipun, sebab keputusan ataupun dapatan itu bukan terdapat pada Raus seorang. Dan dia bukan orang yang menjatuhkan atau meletakkan hukum pun. Mereka di situ to gather evidence, untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengumpulkan dokumen, untuk mengumpulkan statement-statement yang ada. Itu sahaja tugas mereka. Mereka di situ bukan untuk menjatuhkan hukum dan mereka bukan di situ untuk sebagai hakim. Jadi saya rasa daripada segi konflik itu, kalau betul nak digunakan, alasan sahajalah. Alasan saja. Tetapi, kalaulah untuk nak mengelakkan alasan itu pun digunakan, tukar je lah. Tukar sajalah. Itu tak ada jadi masalah sebenarnya. Alright. So, habis kat situ. Okay. Menarik Saya baca berita Ratu Naga. Peguam dakwa Ratu Naga ditahan. SPRM kata cuma ambil keterangan. Peguam kepada Ratu Naga hari ini mempertikaikan kenyataan Azam Baki yang mendakwa aktivis pro-PN itu bukanlah ditahan agensi SPRM. Menurut Nabila Khairuddin, kenyataan Azam bahawa Ratu Naga atau sebenarnya Syarul Emma atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga hanya dipanggil untuk memberi keterangan adalah tidak benar. Rumahnya diserbu pagi tadi dan dia dijemput dan dibawa menaiki kereta SPRM ke Putrajaya, katanya. Nabila turut mendakwa Ratu Naga tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam atau suaminya. Ini adalah penahanan yang jelas. Adalah tak masuk akal untuk Ketua SPRM mengatakan ia bukan penangkapan dan sama sekali bertentangan dengan fakta. Saya masih menunggu di Ibu Pejabat SPRM
untuk berjumpa dengan Ratu Naga. Setakat ini mereka menolak akses saya kepada anak guam saya. Terdahulu, Azam memberitahu Malaysia Kini bahawa Ratu Naga dipanggil untuk disoal siasat penguat kuasa terbabit, namun menafikan wanita terbabit ditahan. Kami hanya memanggilnya untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Sementara itu, suami Ratu Naga, Ezad, memberitahu sepasukan 5 pegawai SPRM tiba di rumah mereka kira-kira 9.30 pagi sebelum mula menggeledah premis itu selama kira-kira 20 minit. Sumber pula memberitahu aktivis terbabit diambil untuk memudahkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dibawa oleh Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syahrin terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham sebelum ini menuduh Syamsul menyalahguna dana NGO. Syamsul sudah menafikan dakwaan ini. Okey. Ini dakwaan tadi bahawa SPRM turut merampas telefon bimbit dan laptop serta membuat surat lema ke pejabat ibu bapa SPRM. Kemudian peguam mendakwa SPRM enggan mendedahkan sebarang maklumat termasuk penangkapannya. Dia hanya memberitahu saya supaya berjumpa dengannya di ibu pejabat dan saya sekarang dalam perjalanan ke sana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan kes itu berkata Syarul Emma ditangkap bagi membantu siasatan berkenaan dengan Syamsul Iskandar. Okey. Beberapa hari lepas, dan saya ada satu video yang Syamsul saman Cikgu Bat 5 juta, tapi menurut Cikgu Bat dia tak terima lagi saman tersebut. Saman itu tak diterima lagi. Jadi sebab itu dia masih lagi mendakwa. Okey. Sekarang ni saya buka cerita. Kira-kira pada saya tak ingat tarikh exactly bila. Pada hari yang saya dipanggil di IPD Ceras, makluman daripada dalam geng dalam Bersatu mengatakan, pada hari tersebut, hari yang sama Cikgu Bat datang membuat laporan polis terhadap Syamsul Iskandar dan juga Ratu Naga. Kemudian saya pelik, kenapa setelah dia buat laporan polis, tiba-tiba dia senyap. Saya pelik, biasanya Cikgu Bat ni lepas buat laporan polis, dia akan buat kenyataan sahabat, dia akan buat statement, dia kata akan cerita macam ni, macam tu dan sebagainya. Rupanya saya agak dua perkara. Sama ada Cikgu Bat ni dapat duit, kena rasuah ke apa, ataupun Cikgu Bat lapor pada SPRM. Last, saya dapat maklumat, rupanya betul, dia lapor pada SPRM. Kerana apa tuan-tuan? Kalau dah lapor pada SPRM, tak boleh lagi buat kenyataan akhbar. Itu je. Kita kena faham benda ni Salah satu bila saya dah pernah buat laporan SPRM 3 kali kot, 2-3 kali macam tu. Kalau kita buat laporan pada SPRM, maka SPRM akan ambil kenyataan dan salah satu benda yang kita kena sign bila selepas kita keluar daripada bangunan SPRM ialah kita tidak dibenarkan mendedahkan sebarang maklumat yang telah kita sampaikan kepada SPRM kepada sesiapa saja sehingga proceeding siasatan itu selesai. Faham? Jadi dekat situ bila saya pelik, kenapa Cikgu Bat ni tak cerita apa-apa tak macam tak keluar statement apa tentang Syamsul ataupun tentang Ratu Naga ni. Rupa-rupanya Ratu Naga, dia telah bawa laporan kepada SPRM dan terbukti dakwaan sangkaan saya itu benar, di mana hari ini Ratu Naga telah ditangkap dan disoal siasat. Now, apa yang mungkin boleh berlaku tuan-tuan? Dia ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau betul lah dakwaan Cikgu Bat dan bukti yang dibawakan itu, kalau betul, maka Ratu Naga ini dia akan jadi accomplice kepada Syamsul Iskandar. Dia akan jadi accomplice kepada Syamsul Iskandar. Dia adalah orang yang bertanggungjawab dengan Syamsul Iskandar melakukan rasuah dan amla. Sebab transfer duit itu di bawah amla, Anti-Money Laundering Act and Terrorism. Itu satu. Kedua, rasuah. Kenapa rasuah kalau benar? Sebab Syamsul bagi duit dekat Ratu Naga, Ratu Naga bagi balik duit tu kat Syamsul. Walaupun bukan direct, indirectly, macam style 1MDB, itu pun dikira sebagai rasuah. So, dua elemen kat situ, rasuah dan juga elemen Anti-Money Laundering Act. Okey, isu dia. Kalau sekiranya, katakanlah, ini sangkaan saya sajalah. Katakanlah, ini adalah konspirasi di antara Cikgu Bat dan juga Ratu Naga. Nak kenakan Syamsul. Ratu Naga boleh mengatakan bahawa saya sanggup saya sanggup bekerjasama, saya mahu bekerjasama, tapi saya nak buat plea bargain. Apa itu plea bargain? Kita runding. Rundingan dia begini. Saya boleh dedahkan tentang Syamsul Iskandar, tetapi saya jangan didakwa.
Saya boleh buka bukti dan sebagainya, transaksi sebagainya, tetapi jangan dakwa saya. Dia macam kes Rosmah lah. Kalau kita ingat kes Rosmah dahulu kan. Di mana dalam kes Rosmah itu, pegawai ataupun ketua eksekutif dia adalah key witness di dalam kes tersebut. Dan dia tak didakwa. Kerana dia adalah key witness untuk kenakan Rosmah. Sebab itu saya tulis dalam Facebook saya tadi, saya kata adakah dia akan jadi saksi? Adakah dia akan pecah tembelang? Ataupun dia akan remain silent? Itu satu persoalan yang besar. Kan? Ataupun ini konspirasi mereka berdua nak mengenakan Samsul Iskandar. Apa-apa pun. Sekarang ini, walaupun Samsul menafikan perkara itu, saya agaklah, kalau betul SPRM ini benar-benar berani, saya kata, the next one yang akan dipanggil berkemungkinan besar adalah Samsul Iskandar sendiri. So, kita tunggulah nanti. Kan? Video tentang ini saya dah sebut, saya dah nyatakan, saya dah jawab. Kita tunggu saja apa tindakan SPRM selanjutnya dan apa tindakan kerajaan selanjutnya. Okay. Alright.